Assalamualaikum, selamat sejahtera. Ini saya ulang balik sikit hari itu tentang 5.2 pelembapan dan resonan ataupun dalam bahasa Inggeris damping and resonance. Untuk bahasa Inggeris sebut damping. Ni samalah resonance. Tengok sistem ayunan yang disesar dan kemudian berayun tanpa telakan luar, dia akan berayun dengan satu frekuensi yang tertentu yang dinamakan frekuensi asli. So, untuk basic maksudnya semua sistem yang bergetar, yang berayun, akan ada frekuensi asli dia. Dia akan ada frekuensi asli sendiri. Maksud semua objek akan ada akan bergetar pada frekuensi asli. Frekuensi dia masing-masing. So kalau untuk yang simple, kalau tali yang digantung pada pendulum, so panjang tali tersebut akan menentukan dia punya frekuensi. Kalau tali itu pendek, lainlah frekuensi dia. Ini contoh. Sistem berayun, ayunan bandul ringkas. Dia start dari kosong di tengah-tengah sini. Kemudian bila dia berayun, nampak dia akan ada ini amplitude dia. Kemudian dia balik ke kosong. Yang ini akan pergi ke arah negatif pula. So ini pun dianggap sebagai dia punya amplitude lah. Sebenarnya amplitude dikira dari paras ni, dia naik tinggi mana. Sebenarnya inilah ukuran tinggi kan, maximum displacement yang dia boleh pergi. Dia boleh cecah. Itulah amplitude dia. So kalau dia buat dari segi graf, dia jadi macam ni lah. Graf dia punya amplitude dia tinggi awal-awal. Kita belajar hari tu teori. Secara teori memang kita anggap dia perfect lah. Dari awal sampai habis sama tinggi amplitude dia. Tapi kalau di reality, akan ada rintangan udara dan sebagainya, ada gangguan. So, lama amplitude dia akan berkurang. Last sekali makin rendah. Dia sambung lagi sikit, lastly dia akan stop. Itu maksud dia, ini dah berlaku pelembapan ataupun disebut sebagai damping. Graf menunjukkan amplitude bagi ayunan itu berkurang dengan masa. So dia berlaku pelembapan. Sama macam ni. Dia lebih kehilangan tenaga sebabkan ada rintangan udara, dan kalau dekat takan dekat dia punya bearing tu ada geseran juga. So itu semua ada faktor-faktor lah untuk dia jadi makin perlahan. Fenomena ini dinamakan sebagai pelembapan ataupun disebut damping. Kehilangan tenaga disebabkan oleh ada dua pelembapan luaran dan satu pelembapan dalaman. Kalau luaran, dia geseran pada bearing dia kat dalam ni, geseran ataupun rintangan udara. Udara kat luar ni lah yang akan ganggu dia. Kemudian pelembapan dalaman, contoh kalau ni untuk spring yang bergetar, last sekali dia akan stop juga. Spring tu kan dia takkan vibrate sepanjang masa kan. Contoh absorber kenderaan, absorber kereta, absorber motor.
laser bermotosikal dia takkan vibrate, bergetar sepanjang masa. Last kali dia akan stop lah kan. Itu disebabkan oleh kehilangan tenaga kerana renggangan dan pampatan zarah di dalam spring itu sendiri. Itu disebut sebagai pelembapan dalaman. Kalau yang rintangan udara tu, itu pelembapan luaran. Okay. Pelembapan dalam sistem bergetar. Okay, kalau dalam vacuum, dia akan berayun selamanya lah. Dia akan bergetar selamanya. Ini tak ada rintangan udara. So, dia akan constant lah. So, kalau dalam udara dia akan berkurang amplitude dia. Pelembapan. Okay. Dia akan perlu dari luar yang berkala memindahkan tenaga ke dalam sistem menjadikan tenaga yang hilang. So, maksudnya kalau kita ada main buaian dekat playground, so tolak lagi. Sampai kat sini, tolak lagi. Okay, sampai kat sini, tolak lagi kan. Apply. Kita apply tindakan luar yang berkala. So, sistem ayunan dikenakan dari luar berkala dikatakan sedang melakukan ayunan paksa. Okay, sebab ada daya yang masih menolak secara berkala. Okay, kita masuk pada resonance. Okay, resonance berlaku, boleh faham maksud dia apa. Resonance berlaku, dalam bahasa Inggeris pun resonance juga sama. Resonance berlaku apabila satu sistem ayunan dikenakan dari luar yang mempunyai frekuensi yang sama dengan frekuensi asli sistem ayunan tersebut. Kalau senang cerita macam ada dua sistem dia mempunyai frekuensi yang sama. So bila dia bertembung frekuensi, sama frekuensi, so dia akan hasilkan satu impact ataupun satu getaran pada amplitude yang sangat maksimum. Okay. Contoh tunjuk kat sini. Okay, semasa resonant. Sistem berayun dengan frekuensi asli. Okay. Sistem berayun dengan amplitude yang maksimum. Okay. Contoh dekat makmal ada ni. Ini contoh tala bunyi. Ataupun dalam bahasa Inggeris sebut tuning fork. So boleh search dekat YouTube. Boleh tengok contoh-contoh dekat YouTube ada. So tuning fork ni, tuning fork ni dekat makmal ada dia ada pelbagai size. Okay, lekuk-lekuk ni ada yang tinggi, ada yang rendah. So berbeza size tu dia mempunyai berbeza frekuensi dia. Okay, ada yang bunyi nyaring, ada yang bunyi kurang nyaring. So berbezalah frekuensi. So bunyi dia pun keluar nanti berbeza. Okay. So apa yang dia tunjuk kat sini, P dan Q ni samalah. Okay, frekuensi yang sama. So bila kita ketuk P, tenaga tu ataupun sound akan gelombang bunyi akan dipindahkan pergi ke tuning fork Q ataupun tala bunyi Q ni. So Q ni akan ikut vibrate nanti sebab dia mempunyai frekuensi yang sama dan dia dah berlaku resonance. Okay, tenaga dipindahkan daripada tala bunyi P kepada tala bunyi Q. Okay, Q akan bergetar dengan amplitude maksimum sebab dua-dua ni mempunyai frekuensi yang sama. P dan Q ni mempunyai frekuensi yang sama. Okay, resonance berlaku pada sistem bergetar apabila sistem itu dipaksa bergetar pada frekuensi aslinya. Okay, semasa resonance, amplitude bagi sistem bergetar bertambah sehingga maksimum. Okay, ini buttons pendulum. Dalam buku teks ada, itu kita dah bincang. Boleh tengok dalam YouTube pun ada.
dekat makmal pun ada setup ni. Okay, button paneler ataupun bandul button. Saya dah terangkan sebelum kelas sebelum ni. So, berbeza tali A, B, C, D, E, pendulum yang sama saiz, tapi berbeza panjang tali. Tapi kita tengok kat sini A sama dengan D. Okay. Bila sama panjang, dia mempunyai frekuensi yang sama. Okay. Panjang tali pada bandul B. A sama dengan? Salah sorry. Sorry. A dengan D tak sama B. Okay. B dan E mempunyai panjang yang sama. So, dia mempunyai frekuensi yang sama. Okay. Ingat balik masuk frekuensi berapa kekerapan yang dia boleh Bryan, berapa kali dia boleh Bryan dalam masa 1 saat. So, itu maksudnya. So, beza tali panjang dengan tali pendek, boleh beza mana yang banyak frekuensi tinggi, mana yang kurang frekuensi, mana yang frekuensi rendah. Okay. So, cerita dekat sini, panjang tali pada bandul pada B sama dengan panjang tali bandul E. Okay. Seluruh bandul B dan E mempunyai frekuensi asal yang sama. Okay. Maka bandul E berada pada resonan dengan bandul P dan akan bergetar dengan amplitude lebih besar. So, bila semua ni Bryan ni, bila semua ni di ion, okay, A akan Bryan juga, tapi dia Bryan slow-slow lah. C pun Bryan sikit-sikit lah. Tapi yang mempunyai frekuensi yang sama, okay, B dan E ni, dia akan Bryan pada amplitude yang besar. So, dua-dua B dan E tu akan Bryan tinggi lah, Bryan pada amplitude yang tinggi. Okay, amplitude yang besar. Kita boleh nampak beza dia kalau kita tengok dekat makmal. Kita boleh buat nanti dekat makmal. So, kita nampak ni Bryan beza B dan E tu. Tinggi dia. Dia punya amplitude. Okay, sebab dia dah berlaku fenomena resonance. Okay, saya beri contoh lain untuk resonance. Contoh lain untuk resonance. Okay, contoh kereta control. Okay, remote control car. Okay, kenapa kita boleh guna remote control car tu? Boleh guna remote control dan kereta tu boleh bergerak. Okay, contoh dekat controller dia, ni ada left right dia, ada button ni kat sini. Okay, katakan dekat kereta tu ada ni kan, kadang-kadang dia ada antena dia. Okay, dia mesti mempunyai dia hantar frekuensi kan. Okay, dia hantar ada transmitter dan ada receiver. Okay, dua-dua ni boleh berinteraksi sebab mempunyai frekuensi yang sama. Contoh kat sini dia letak 27 kHz. Kan pernah tengok dekat belakang controller dia akan label. So kereta ni pun kat bawah ni pun sudah label dengan 27 kHz. Dia tak boleh guna controller ni main dengan kereta control yang lain. Yang berlainan frekuensi, dia takkan berfungsi lah. Okay, bila dua-dua frekuensi ni bertembung di udara kan. So terjadilah resonance dan kita boleh control kereta tu. Okay, contoh radio paling simple Okay, radio paling simple. Contohnya
Radio era 103.3 MHz. Okay. Ini yang dia dah diset oleh Astro kan. Okay. Diset oleh Astro. Maksud dia dari Astro dah pancarkan gunakan pemancar dia besar tu, pancarkan gelombang ni, pancarkan signal dia pergi ke udara. Signal dia ni lah 103.3 lah. Kemudian kita duduk dalam kereta, kita pun set radio kita 103.3. Okay. Bila dia sama frekuensi, dia akan bertembung. So, dengarlah dapatlah bunyi yang clear. Kalau cuba kita larikan sikit, 103.4, 0.5. So, bunyi tu mungkin ada sikit-sikit lagi, tapi tak clear. Itu maksudnya resonance CP-CP kan, dia tak betul-betul berlaku. Tapi kalau sama frekuensi, tepat-tepat frekuensi, so dia akan berlaku resonance dengan perfect. Okay. Hasilnya bunyi yang clear. Okay. Itu kan contoh resonance. Okay. Contoh, itu saya sebut, kalau siapa main gitar kan, ada 7 tali. Ada 6 tali. Okay, ada 6 tali. Okay. Ya, main gitar. Ada 6 tali. Okay, tali yang atas tu tali A. Okay, yang bawah sekali ni pun tali E. Kalau awak petik tali atas saja, okay, tali yang bawah tu pun akan ikut vibrate. Sebab dua-dua tu mempunyai frekuensi yang sama. Itu kalau sama tune gitar tu betul lah kan. Okay, ketegangan dia pada ketegangan yang betul, pada tune yang betul. Okay, petik tali E, tali E yang lain akan ikut vibrate. Okay. Kemudian kalau tekan chord A katakan. Okay. Tekan kat sini chord A. Tekan chord A. Okay, tekan petik chord A, petik tali gitar yang atas sekali ni pada chord A. Nanti tali A, tali yang kedua ni tali A. Tali yang kedua ni akan ikut vibrate. Sebab dia A dengan A, dia mempunyai frekuensi yang sama. So macam tu lah kan, apa boleh. So dia boleh tuning gitar menggunakan ni lah, teknik ni. Resonance. Tengok siapa yang ikut vibrate tu, maksudnya dia mempunyai frekuensi yang sama. Okay, itu contoh-contoh resonance lah. Yang ada dalam kehidupan seharian. Dan kalau dalam buku teks yang kita dah bincang itu, suara kan, ataupun bunyi yang mengeluarkan frekuensi sama dengan frekuensi gelas. Okay, boleh bila dia bertembung, gelas tu dah vibrate terlampau kuat, vibrate pada amplitude yang sangat tinggi, so gelas tu boleh pecah. Okay, itu contoh-contoh ni lah resonance.